kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita jumpa perkataan semula. Kita ulang macam mana kita menjalankan perkataan tawalla. Ya, dia adalah fi'il madhi sifar 9. Saya sebut sifar-sifar ni tuan-tuan, janganlah macam mana Ustaz ni boleh jumpa. Ya, memang itu memang kerja saya tapi macam mana satu-satu tu saya boleh terangkan, tapi perlu ambil masa nanti. Ya, macam mana nak jalankan daripada fi'il madhi, macam mana maknanya, mudhari', lepas tu masdar, lepas tu isim fa'il, isim maf'ul, macam mana perubahan perkataan tu memberi perubahan makna. Macam kita dalam bahasa Melayu lah, kalau perbuatan dia berkata, kalau fi'il madhi dia telah berkata, mudhari' dia sedang atau dia akan berkata. Kalau kata terbitan, perkataan. Kalau isim fa'il akan jadi orang yang berkata. Ya, kalau isim maf'ul akan jadi benda yang diperkatakan. Kalau fi'il amar akan jadi katakanlah oleh engkau. Kalau nahi akan jadi janganlah kau katakan. Kalau isim zaman dan makan, zaman makna masa dan tempat, dia akan jadi tempat berkata. Ada tempat pula. Kadang-kadang ada alat, dipanggil isim alat. Alat yang digunakan untuk berkata-kata. Kalau ada lah, akan ada pattern yang digunakan. Kalau fi'il madhi majhul, ia telah dikatakan. Kalau fi'il mudhari' majhul, ia sedang atau ia akan diperkatakan. Itulah permainan kita dalam sifar. Macam mana? Sifar, ya, satu, lepas tu akan bertukar kepada madhi, mudhari', masdar, isim fa'il sampai ke apa tu? Ke kiri tu ya. Adapun daripada sifar 1 sampai 12 tu, dia adalah pattern yang berlaku penambahan huruf, nanti akan berlaku perubahan makna. Tapi bila kita belajar bahasa Al-Quran, dia benda ni adalah kita takut, cuma kita nak belajar pattern dia, sebab makna dia dah ada. Ya. Cumanya untuk pengetahuan kita dalam bahasa Arab, kalau misalnya kata nazala, itu 3 huruf nazala, makna dia telah turun. Tapi kalau tambah 1 huruf lagi, jadi yang kedua anzala, dia akan, makna dia akan menurunkan. Kalau jadi sifat 3, tambah tasydid nazala, makna menurunkan juga. Tapi apa beza dua-dua tu? Satu turunkan sekaligus, satu turunkan sikit-sikit. Dia macam tu pula. Dia akan berlaku perubahan-perubahan itulah, insya-Allah. Tapi itu tidak perlu digeruni. Sebab nanti saya cerita satu-satu. Jangan cabut lari Saya akan cerita sikit-sikit dalam tempoh 1 tahun ni saya akan bagi pengetahuan tersebut lah. Ya. Selepas tu tuan-tuan baca mengaji lagi. Terus mengaji. Ya, sampai Allah dah diamkan kepala kita, masa tu Allah kata berhenti. Ya, masa tu semua benda kita dah tak ingat. Ya, suami kita balik, kita kata kenapa setahun tak balik? Yang tu tak payah belajar dah. Selagi mana Allah bagi kita kekuatan akal ni, sebenarnya kita tak akan lemah akal. Masih lagi kita punya otak ni berfungsi dengan baik, ya. Doa kepada Allah, ambillah suplemen-suplemen yang bantu kita punya otak. Sebab ini akal ni Allah bagi dia satu makhluk yang sangat hebat yang Allah bagi kepada manusia saja. Lagi diguna, dia lagi tajam. Dia bukan lagi tumpul ke, lagi lemah, banyak sangat nak ingat ni, lagi lemah tak. Sebab tu saya pasti, sebab saya tengok betul-betul pengalaman saya. Saya dulu pengetua di sekolah Islam Hira di Jeram.
Di situ ada tahfiz, ya. Kebanyakan anak-anak murid saya tu yang tahfiz Quran, bila dah habis 30 juzuk, dia ambil PMR atau SPM mesti skor tinggi punya, mengalahkan budak yang tak menghafal. Maknanya orang yang menghafal Quran dia lagi cerdik. Sebab itulah bila orang perasan benda ni penting, sekarang ni dah trend untuk menghafal Quran ni dah banyak dah. Sebab orang dah faham dah, kalau budak tu mampu menghafal Quran, mesti dia bijak, mesti otak dia lagi menangkap, ya? Tapi tak semua juga orang yang ada keupayaan. Anak kita kalau duduk 5 minit dia kena melompat, itu mungkin tak sesuai. Dia mungkin sesuai untuk pemain bola sepak ke sebagai seorang mekanik. Tengoklah, ya, tidak semua manusia diciptakan sama oleh Allah Ta'ala. Okey, tuan-tuan, kita dah jumpa perkataan tawalla, dia telah berpaling. Kalau tawallau, mereka telah berpaling. Okey, pertama saya nak tanya fi'il apa tadi ni? Fi'il madhi. Okey. Kalau buat tawalla, kalau huma tawallaya. Kalau hum tawallau, mereka telah berpaling. Ini fi'il madhi biasa. Maklum, kita kena cari apa? Fa'il. Kena cari pelaku. Kalau perbuatan dia berpaling, siapa yang berpaling? Iaitu apa makna tawallau tadi? Mereka telah berpaling. Bila tanya siapa balik? Mereka lah. Tanya bahasa Melayu faham kan? Jadi kalau dalam bahasa Arab kita kena mahir melihat dhamir. Kalau waw alif di hujung fi'il madhi, apa dhamir tu? Mereka. Sebab tu kita terjemah mereka telah berpaling. Mereka tu siapa? Iaitu Bani Israel. Orang Yahudi tadi yang minta berperang, dia sendiri yang berpaling bila difardukan kepada mereka berperangan. Tawallau. Lepas tu perkataan dia illa. Ini tuan-tuan mesti tahu, dia termasuk dalam diagram apa? Isim ke haraf? Haraf apa namanya? Cuba tengok. Istisna. Jumpa tak atas? Kalau dalam bahasa Arab diija istisna. Istisna. Apa makna istisna? Pengecualian. Ini huruf yang digunakan untuk mengecualikan. Semua mereka telah berpaling. Mereka semua telah berpaling. Illa kecuali atau melainkan. Bermakna ada juga di kalangan Bani Israel yang memegang pada janji. Jadi makna kita tak boleh pukul kata Yahudi jahat semua. Tak. Sebab kalau kita Yahudi jahat semua, Nabi kita kata jahat. Sebab Bani Israel, kebanyakan Nabi-Nabi yang jauh lebih baik pada kita ni adalah di kalangan Bani Israel. Ya, tawallau, mereka semua telah berpaling. Mana tak mau berperang. Bila diwajibkan berperang, illa ini orang yang baik. Apa dia? Qalilan. Apa makna qalil? Sedikit. Ini orang yang beriman, orang yang pegang pada janji. Ada tak yang baik di kalangan Bani Israel? Ada. Ni qalilan. Kecuali sedikit. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Apa tanda dia? Tanwin. Okey, lulus. Selepas itu tugas kita dalam kelas kita yang lanjutan ni ialah memastikan setiap isim tu kalau dia berbaris mesti tahu alasan dia. Ni bagi apa ni? Isim baris atas ke bawah ke depan? Atas. Maka kalau isim tu bagi atas, ada berapa keadaan dia? Cuba tengok diagram warna purple. Isim. Bila isim tu bagi depan dipanggil isim marfu'. Kalau isim baris atas dipanggil isim mansub. Kalau isim baris bawah dipanggil isim majrur. Okey. Kalau dia bagi atas isim apa? Mansub. Ni mansub lah bagi atas. Ada berapa keadaan dia? 11. Ada 11. Tembak tu salah satu tu mesti kena punya. Tetapi petua dia senang. Ini haraf apa? Haraf istisna.
apa isim bahagian atas selepas istisna dia panggil mustasna. Jumpa tak? Isim nombor berapa? Nombor 9. Ya. Inilah dipanggil mustasna. Apa makna mustasna? Okey, kalau istisna, masih macam ni ejaan istisna. Ini haraf istisna. Maknanya haraf untuk mengecualikan, pengecualian. Okey, perkataan yang selepas dia adalah isim bahagian atas. Dia panggil mustasna. Makna benda atau perkara yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Semua mereka telah berpaling daripada berpegang illa qalilan. Ini yang dikecualikan. Perkara yang dikecualikan. Daripada semua tu, semua tak nak dipegang melainkan sedikit. Jadi maknanya dia dipanggil mustasna. Mustasna ni makna benda, perkara ataupun orang lah. Kalau di sini orang yang dikecualikan daripada ni berpaling. Semua berpaling kecuali maka dia selepas tu mesti baris atas. Maka dia baris atas sebab apa? Mustasna namanya. Isim nombor berapa tadi? Nombor 9. Saya kira warna purple. Ya, bila kita tengok ni pakai isim warna purple ni isim bagi atas nombor 9. Sebab bila isim bagi atas ada 11 sebab mesti sangkut illa qalilan. Lepas tu perkataan apa tuan-tuan? Minhum. Dua-dua perkataan ni mesti tuan-tuan tahu. Perkataan pertama apa? Min mana apa? Dari. Haraf apa? Jar. Kedua hum. Minhum maknanya illa qalilan minhum. Illa mana? Kecuali qalilan, sedikit. Minhum, dari mereka. Mereka tu siapa? Daripada Bani Israel. Okey, mana ada juga yang baik Apa ada tanda wakaf tak minhum? Ada. Apa dia? Qaf. Qaf mana apa? Wakaf, berhenti. Lam yang aula, lebih baik. Kerana ayat ni telah sempurna, lafaz sempurna, makna pun dah sempurna. Dia memang siapa terus tak berapa baik, tapi siapa nak terus boleh juga. Tetapi kalau berhenti itu terbaik. Sebab lafaz dia sudah sempurna. Seterusnya perkataan ialah apa dia? Wallahu. Tengok ni tuan-tuan. Perkataan wa dan isim ke fi'il ke haraf? Haraf apa? Di sini kebanyakan tapi tak sama juga. Saya ada dua buku, satu Profesor Dr. Ahmad Taib Al-Ibrahimi. Dia kata ini istinaf sebab ayat dah sempurna mula. Tetapi bekas mufti Mesir Syekh Ali At-Tantawi kata itu waw ataf. Makna dia sambung lagi cerita. Maknanya cerita tentang Allah ni berkenaan juga dengan kisah yang berlaku sebelum ni. Tengok baru dua buku dua-dua tidak sama pendapat yang menyatakan ini haraf ataf ataupun istinaf. Kalau kita menganggap istinaf bermakna ayat ni waw ni adalah memulakan ayat. Betul, ayat baru betul. Ayat tu jangan faham yang di hujung ada nombor tu Sebab ini ayat nombor berapa kita ni? 2, 4, 6. 2, 4, 6 ada berapa ayat tadi struktur ayat. Tetapi nombor dia nombor 2, 4, 6. Tapi kalau dipecahkan tanda-tanda wakaf tu ada mungkin 3, 4, 5. Di situ struktur ayat. Wallahu kemudian
alimun. Okey tuan-tuan, mari kita bincang. Allah tu isim ke fi'il ke harf? Isim, ya. Bila isim memulakan ayat, dia mesti jadi apa? Muhammadun, dia bagi depan kan? Kenapa dia bagi depan? Dia isim kan? Isim, apa tanda isim? Tanwin. Kenapa dia bagi depan? Itu sebab dia dalam diagram warna purple. Bagi depan dia mesti ada berapa sebab? 6 keadaan. Mesti salah satu tersangkut. Tuan-tuan, formula dia, kalau tuan-tuan bertemu dengan isim, isim itu dikenali. Nama orang dikenali tak? Dikenali. Kalau tak nama orang dengan alif lam. Al-Ustazu. Saya kata Al-Ustazu. Apa makna Al-Ustazu? Bukan Ustaz. Al-Ustaz itu spesifik dah. Yang kita tunjuk tu Ustaz tu, dia mesti akan jadi subjek. Subjek dalam bahasa Arab disebut apa? Mubtada. Dia mesti bagi depan. Kemudian bila ada subjek mesti ada predikat. Predikat dalam bahasa Arab disebut khabar. Kalau tak, takkan faham. Muhammadun, saya kata seorang apa? Talibun. Apa makna talib? Pelajar. Seorang pelajar lelaki. Al-Ustazu tayyibun. Tayyibun mana apa? Baik. Seorang lelaki yang baik. Maka itu subjek predikat. Maka kita bila jumpa sahaja ni isim yang dikenali. Dikenali disebut apa isim? Ma'rifah. Ma'rifah makna dikenali. Ma'rifah. Sama dikenali dengan nama orang, nama tempat, ataupun dengan apa dikenali ni? Alif lam. Itu ustaz itu adalah seorang yang baik. Kalau tidak dikenali juga boleh guna dhamir. Huwa. Dia. Kenal tak tahu? Mesti kenal. Jangan dia tapi tak tahu orang dia siapa. Mesti kembalikan dia tu siapa. Dia seorang yang aktif. Huwa nasyitun. Saya kata jadi mesti saya kata hadza. Apa makna hadza? Ini dikenali tak? Kenalah, tunjuk seorang lelaki ni. Hadza, dia adalah seorang lelaki. Rajulun, orang ni adalah seorang lelaki. Confirm lelaki, seorang yang jantan. Tunjuk. Jadi maknanya mubtada mesti baris depan. Khabar mesti baris depan juga. Betul tak? Seperti mana yang dikata dalam diagram kita warna purple. Bagi depan. Kenapa tak bagi depan? Mabni. Tengok kotak mabni pula, diagram warna purple tu, isim mabni. Semua dhamir adalah mabni. Ini kenapa tak bagi depan? Hadza. Yalah, kenapa? Kenapa tak baca hazu? Mabni. Tu kotak tu. Tuan-tuan nak kata mabni, tengok kotak. Isim terbagi pada dua. Pertama isim mabni. Pertama apa? Dhamir. Semua mabni. Kedua isim syaraf. Dan sampai yang ke-8 tu. Ni dhamir, ni isim syaraf, dan ada 8 isim mabni. Dia macam mana ke? Mubtada ke khabar ke depan huruf jar, dia tak akan berubah sampai kiamat. Jadi itu terjemahan mubtada khabar biasa akan disengkang dengan perkataan adalah, ialah. Muhammadun talibun, maknanya Muhammad adalah seorang pelajar. Al-Ustazu tayyibun, ustaz itu adalah seorang yang baik. Huwa nasyitun, dia adalah seorang yang aktif. Hadza rajulun, ini ialah seorang lelaki. Lelaki, misalnya kata nak bagi sifat dia, lelaki tayyibun. Rajulun
Tayyibun, seorang lelaki yang baik. Okey. Wallahu alimun. Cuba terjemah. Ya. Kenapa dia bagi depan? Sebab Mubtada. Mana khabarnya? Alimun. Ini adalah mubtada, subjek. Ya. Ini adalah khabar. Saya tulis kecil-kecil ya, biar kakak-kakak belakang tak nampak. Ya. Nanti duduk depan. Syahrin, anda fokus ke tak? Nampak? Dalam CD nampak walaupun kecil ni Ui, dia buatnya mata CD mata kamera tu. Ini subjek predikat. Allahu alimun maknanya dan Allah dan Allah itu. Dan ni haraf istinah. Dan Allah itu adalah. Ya, kita nak sengkang mubtada khabar ni dengan adalah. Subjek predikat. Ya, Muhammad adalah seorang pelajar. Ustaz itu adalah seorang yang baik. Dia adalah seorang yang aktif. Ini ialah seorang lelaki yang baik. Wallahu alimun. dan Allah Allah itu adalah itu adalah maha mengetahui. Ya. Perkataan alim, pattern yang macam ni dipanggil dalam bahasa Arab perbuatan itu sangat amat, sangat kerap ataupun melampau. Ya. Kalau alimun maknanya apa dia? Melampau. Melampau dari segi apa dia? Mengetahuinya, pengetahuan dia. Sebab tu kita terjemah apa? Maha mengetahui. Ya. Atas pattern ni, tapi ini tidak ada lagi dalam kita punya fa'ilun, pattern dia. Kiaskan dia akan jadi. Kalau sangat mengetahui, amat mengetahui, alimun. Kalau amat pedih, alimun. Beza tu alim. Amat pedih, azabun alim. Azab yang bukan pedih, amat pedih. Saya kata latifun. Apa makna latif? Yang maha lemah lembut. Sebab tu sifat-sifat Allah atas pattern macam ni menunjukkan melampau. Bukan lemah lembut biasa, tapi amat lemah lembut. Siapa yang berdosa semua diampunkan dia. Ya, yang melawan dia semua dibagikan rezeki. Tak ada yang mati yang mati lapar. Melawan Allah lapar tu mati. Tak. Ya, lawan Allah lagi buncit perut dia. Kan? Ya? Lagi banyak rezeki dia. Latif. Okey, kalau Allah tu maha tahu. Dia panggil apa? Khabirun. Allah tu maha melihat. Basirun. Atas pattern tu. Ya. Ini kalau perkataan yang positif maknanya begitu. Ya. Tapi ini bukan sifat Allah. Itu sifat api neraka. Sifat kepada azab. Begitu juga kalau perkataan tu yang menunjukkan negatif. Misal kata apa bunyi dia tu? Asimun. Asim. Orang yang bukan berdosa, sangat banyak melakukan dosa dipanggil asim. Ya. Sebab tu ija macam ni. Kalau orang nama macam ni, macam mana nak sebut dia? Jangan sebut asim. Sian dia. Ya, yang ni biasanya nama orang tu Asim. Nama Asim. Jangan baca Asim. Asim. Nanti bahaya makna dia. Asim banyak buat dosa. Tetapi kalau Asim iaitu orang yang memelihara, orang yang bertanggungjawab menjaga. Asim. Ya. Apa perkataan negatif lagi? Dosa okey. Jahat, mencuri, dia tak diguna. Tengok, bukan semua perkataan boleh diguna ya. Wallahu alimun, dan Allah itu adalah maha mengetahui. Lepas tu ya. Bizzalimina. Lepas ni habis dah. Az-zalimina. Ayat ni dah habis Ada dua perkataan yang digabungkan di sini. Pertama, di haruf jar.
Lepas huruf jar mesti baris bawah. Macam mana nak baris bawahkan ni? Dengan guna ya. Okey. Kalau seorang lelaki yang zalim, Tak jadi yang alim. Kalau dia dinamakan alim macam imam, maknanya dia tetap juga maha juga lah kan? ya. Tapi yang menunjukkan maha tu bukan bagi depan ujung tu. Ni pattern dia tu. Bagi depan yang ini kena bagi alasan. Kenapa bagi depan? Bagi depan ada berapa alasan dia? 6. Kalau tuan-tuan baris aliman, ada berapa sepatutnya alasan? Purple 11. Kalau tuan-tuan baris bawah dia alimin, ada 2. Itu baris hujung tu yang tu. Tapi yang saya masukkan maha amat ni, sangat ni pattern dia tu. Yang sebelum bagi depan tu alim. Ya. Tak kisahlah bagi depan, bawah atau atas. Ya, alim, latif, khabir, basir. Tidak mengira bagi yang hujung. Bagi hujungnya kena tengok tag warna purple. Ya. Mana? Ni alim dengan Allah dengan alim. Kakak nak jadikan apa? Yang berdamping nak jadi apa? Isim yang berdampingan tu apa dia? Mudhaf ilaih. Boleh tak jadi mudhaf? Tak pernah pun bagi tahu. Syarat mudhaf apa? Ini alif lam. Ada alif lam tak akan jadi mudhaf. Sifat dengan mausuf. Okey, kalau ni nak jadikan sifat, ya, maknanya ada alif lam mesti ada alif lam. Contoh macam ni. Kalau kita nak kata Allah yang maha mengetahui, bukan subjek predikat kan? Saya kata mesti kata Allahu al-alimu. Allah yang maha mengetahui. Masih subjek, predikat dia tak ada lagi. Apa predikat dia? Kita kata Allah yang maha mengetahui itu adalah khaliqun. Apa makna? Adalah pencipta. Atau pencipta kita jadi khaliquna. Okey, katalah nampakkan makna dia. Khaliquna. Mana subjek? Allahu. Maka ini akan jadi sifat lah. Allah yang maha mengetahui itu, mana predikat dia? Ni saja. Khaliqu bagi depan. Cuba terjemahkan Allahul alimu. Itu adalah khaliquna, pencipta kami, pencipta kita. Tapi kalau kita nak kata Allahu alimun, ini subjek predikat. Cuba terjemah Allahu adalah maha mengetahui. Kakak nak jadikan dia mudhaf tak boleh, sebab ada alif lam. Allah ini kata nama setengah-setengahnya kata bermula daripada itulah. Tapi dia adalah lafzul jalalah yang memang tak boleh ditanwinkan dan mesti disebut dengan al. Dia itu dia, satu dia. So kita tak boleh jadikan Allah sebagai zat. Yalah zat. Memanglah Allah itu zat yang maha agung. Kalau nak sifatkan, buatlah satu sifat kepada Allah. Taruh alif lam. Apa-apa sifat boleh. Masukkan Asmaul Husna. Allahul Khabiru, ya, Allahul Alimu, Allahul Latifu. Mesti ada itu. Boleh tak? Okey. Saya nak tanya ni tadi. Kakak tanya tu. Okey. Di mana apa?
Dengan. Tapi mungkin orang Melayu tidak perlu kepada bi. Orang Arab perlu alimun bi. Tapi orang Melayu maha mengetahui dengan. Tak kan? Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Jadi bi orang Melayu tidak perlu terjemahkan. Ya. Okey, az-zalimin makna apa? Orang-orang yang zalim. Okey, kalau satu orang yang zalim disebut apa? Az-zalimu kalau bagi depan. Tapi kalau ada harf jar bizzalimi. Kalau dua orang yang zalim, zalimani ataupun zalimaini. Kalau nak baris bawah, lepas harf jar mesti guna ya. Dengan dua orang yang zalim bunyinya bi az-zalimaini. Ya, mesti guna ya kalau lepas harf jar. Begitu juga kalau orang-orang yang zalim bunyinya az-zalimuna. Tapi kenapa guna zalimina? Lepas harf jar mesti guna ya. Seperti doa makan kita. Saya ingat doa makan ni agaknya. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, bukan minal muslimun. Kerana lepas harf jar mesti guna ya. Macam begitu juga kita kalau baca doa iftitah, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Mesti dengan lepas harf jar guna ya nun. Sebab ya tu mewakili tanda baris bawah. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Maknanya minggu depan